Alhamdulillah, begitulah tadi sedikit bingkisan sebagai asas kepada perbincangan kita pada malam ini. Kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita iaitu Puspanita dan dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad bersama dengan JAKIM dan juga RTM. Dan kita sedang bersiaran dari Dewan The Sri Indon, Puspanita Putrajaya. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menonton juga melalui TV1 maupun yang sedang menonton melalui live Facebook di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, maupun menonton kami di live streaming www.myclick.rtm.gov.my. Baik, dua orang panelis yang telah bersiap siaga bersama dengan saya pada malam ini. Jom kita alihkan pandangan kamera kita ke sebelah kiri. Hampir di sebelah kiri saya iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Ridwan. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah sihat walafiat. Ustaz tahun ni macam mana? Okey ke? Alhamdulillah setakat ini penuh lah. Alhamdulillah. Bergandingan dengan Ustaz Ashraf iaitu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Lokman. Apa khabar Ustaz? Sehat, Alhamdulillah. Allah, ramai orang komen di Facebook ni Ustaz, dia nampak makin slim Ustaz. Bangkali TV yang bermasalah. Ataupun kesan daripada puasa yang mujarab ni. Itu yang pastilah tu. Allahu Akbar. Itulah kedua-dua panelis kita yang bersama dengan kita pada malam ini. Baik, saya tak nak buang masa. Jom kita mulakan terus perbincangan kita. Sebab saya tengok ramai dah yang tak sabar-sabar nak dengar perbincangan kita pada malam ini. Baik, saya nak mulakan dengan Ustaz Haryanto terlebih dahululah. Baru kita bawa pada Ustaz Ashraf. Baik. Senior. Bila kita sebut tentang nikmat Ustaz, ada satu surah yang ada satu ayat yang diulang berbanyak-banyak kali dan diceritakan tentang nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Pengulangan itu ada kalanya memperingati dan menguatkan. Mungkin Ustaz boleh mukaddimahkan kita apa mesej yang Allah Ta'ala berikan ayat yang sama diulang-ulang pada surah yang sama. Silakan Ustaz. Ayuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih Ustaz Hariri. Saban Khamis hampir setiap hari Khamis berada di kaca TV. Ustaz Ashraf, sahabat balik panel pada malam ini dan seterusnya para penonton yang sentiasa tetap dalam forum dan Al-Islam TV1. Bila kita bercerita Ustaz tentang ayat ini, pertama saya nak sebutlah, saya cukup yakin dan percaya ramai yang apabila mendengar ayat ini meremang bulu roma. Kalau fahamlah. Kan, kalau faham. Maknanya ayat ini walaupun simple, bunyinya pendek bahkan ayat tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tetapi kalau kita fahami maksud daripada ayat ni sebagaimana Ustaz Hari sebut tadi, manakah di antara nikmatku yang ingin kau dustakan? Sebab itu kalau kita fikir dan renung, tentu meremang bulu roma kita kerana sukar sangat untuk kita menafikan nikmat Allah Ta'ala. Cuma saya suka nak sebutkan sedikit sebagai faktanya. Ayat yang disebutkan surah Ar-Rahman tadi ada 31 kali diulang dalam surah tersebut. Cubalah kira. Saya pun kira juga. Memang 31 kali diulang. Kita biasa baca, jarang kita kira. Nak menggambarkan ayat ini begitu kerap disebutkan di dalam surah tersebut. Dan kalau kita lihat kepada tafsir, ayat ini ditujukan kepada manusia dan jin. Maknanya bukan manusia saja, jin pun kena dengar. Wahai jin-jin sekalian. Ada jin ke dalam dewan ni? Ada. Maknanya, kerana ulama tafsir sebut bahawa ayat ditujukan kepada manusia dan jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana di antara nikmatku yang kalian ni mana jin dan manusia nak dustakan. Dua. Yang ketiga, kita tengok sikit apa disebut oleh para ulama. Al-Imam Suyuti dalam Al-Iqan fi Ulumil Quran, dia menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat ini, ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tentang pentingnya untuk manusia mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahawa pengulangan maknanya ayat
sebelumnya, kemudian disebut dengan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kemudian disebut lagi dengan ayat yang lain. Ini tujuannya untuk menimbulkan rasa takut. Takut tak takut? Tak ada harapan. Rasa takut, rasa malu. Kenapa malu? Pasal hari ni kita banyak konflik. Allah kata fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat aku yang nak kau dustakan? Yang komplain macam-macam ni, mana nikmat Allah yang nak kau dustakan? Allah tanya begitu. Kemudian supaya kita rasa tunduk ke Allah Ta'ala. Itu kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Murid. Syekh Al-Jamal, ya, ataupun pengarang kitab Hasyatul Jamal li tafsir Jalalain ataupun ala tafsir Al-Jalalain, dia menyebutkan bahawa ada 31 ayat yang diulang-ulang tadi. 8 berkaitan dengan bumi dan langit. Ni buka lah kat rumah, buka. Ada Quran tu buka. Jangan menong, buka, ambil tafsir tu, buka. Yang kedua, 7 kali diulang berkaitan dengan seksa neraka. Yang ketiga, 8 kali diulang berkaitan dengan nikmat, dan 8 kali juga diulang dengan syurga, yang diselitkan dengan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maknanya semua 31 kali. Ringkasnya Ustaz. Ringkasnya. Ya. Kata para ulama bahawa ayat ini nak mengingatkan kita, wahai umat manusia, wahai umat Malaysia, kan, Singapura dan Brunei dan lain-lain lah semua, bahawa hari ini kalau kita mengeluh dengan nikmat yang hilang, Allah tanya, sebenarnya bukan tanya Ustaz, Allah cabar kau. Cuba kau nafikan nikmat lain yang Allah beri kepada kalian, yang hari ni kalian seolah-olah rasa tidak ada nikmat itu. Wallahualam Ustaz. Sebagai mukadimah, lulus. Alhamdulillah. Maklum depan TV dia kata takut bila ustaz tunjuk macam tu ni. Geram. Tapi itu nak beri peringatan tentang nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi. Sekarang persoal, apa yang kita buat dengan nikmat tersebut? Faham ke tidak ni? Tiru macam Ustaz Rizal, macam lain macam ni. Ustaz Ashraf, bila Ustaz Rizal sebutkan tadi tentang ayat tersebut, dia punya rohnya adalah untuk kita bersyukur. Salah satu nikmat besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kata ulama, adalah Al-Quran itu sendiri. Kebetulan kita ini sambutan nuzul Quran. Tapi kadang-kadang manusia, nikmat yang ada dalam rumah, dalam kabinet, kita tak hargai. Yang kita hargai, nikmat rezeki, nikmat naik pangkat, nikmat kereta rumah yang besar yang ada dalam kita. Mungkin Ustaz boleh komen sedikit, macam mana kita nak merasai nikmat yang ada, yang itulah sebesar-besar nikmat. Sila Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Hariri dan juga Ustaz Haryanto. Kalau nama ringkasannya Ustaz Harry, ya. Nama glamour dia. Bila Ustaz Haryanto bercakap, saya terkenang almarhum Datuk Ismail Kamus. Dia punya rentak tu lebih kurang sama. Ini memang Jawa kan? Nama Haryanto dah. Dia mak mentua saya satu kampung dengan arwah. Oh ya ke? Bukan dengan apa tu Haryanto main badminton ni, bukan ya. Baik, hari ni kita cerita pasal nikmat, tuan-tuan. Nikmat ni ada banyak. Ada sebahagian sebut tentang nikmat di dunia. Ada sebahagian sebut nikmat di hari akhirat. Nikmat yang paling nikmat adalah nikmat masuk syurga Allah. Bila masuk syurga, dia ada banyak nikmat, Ustaz. Kalau Ustaz lah, saya tanya ke Ustaz, dalam banyak-banyak nikmat syurga, nikmat syurga apa yang Ustaz duk terbayang sekarang? Allah. Ni depan Puspanita ni, Ustaz. Tak terbayang, Ustaz. Tak terbayang. Pasal macam-macam naknya. Macam-macam nak. Saya tunggu juga jawapan apa nak keluar Ustaz Hariri. Ni kan. Orang lelaki kadang-kadang dia sebut nikmat bidadari lah, nikmat itu, nikmat ini. Tapi sebenarnya nikmat paling besar dalam syurga Allah. Dalam syurga. Sebab orang dalam syurga dah dapat nikmat. Tiba-tiba ditanya oleh Allah SWT, turiduna syai'an uzidukum. Nak ada aku tambah satu benda lagi? Ahli syurga kata, kami dah seronok dalam syurga, nak tambah apa lagi? Maka itulah Allah menjawab kepada mereka, fayakshiful hijab, Allah buka hijab. Maka waktu itu Allah tunjuk mereka boleh melihat wajah Allah.
Lihat wajah Allah satu nikmat yang paling besar dalam syurga Allah. Sebab itu dalam Quran sebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tengok wajah Allah itu satu benda nikmat sebesar-besar dalam syurga. Itu satu nikmat. Kemudian disebut juga salah satu nikmat. Ulama bincang, sebagai ulama tafsir kata nikmat besar adalah kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sesungguhnya telah datang nikmat kepada kamu. Nikmat apa? Nikmat datangnya seorang rasul yang baca ayat Quran kat kita. Kalau tak ada Rasulullah, entah ke mana kita pergi. Sebab itu Syekh As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di menyebut sebesar-besar nikmat adalah nikmat kewujudan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu nikmat. Okey. Ada juga ulama menyebut sebesar-besar nikmat dalam banyak-banyak nikmat yang kita duk bincang adalah nikmat hidayah. Bukan orang nama hidayah. Nikmat petunjuk Allah. Allah bagi petunjuk. Allah bagi taufik. Sebab itu kalau kita tengok orang yang hidup dapat nikmat makan, dapat nikmat kaya, dapat nikmat apa sekalipun, tetapi kalau dia mati tidak ada hidayah, itu seburuk-buruk kehidupan. Allah. Sebab itulah Nabi SAW dia bukan tak bimbang, dia pun tak mau kita jatuh miskin, dia pun tak mau kita mati kelaparan, dia pun tak mau kita ni nampak terseksa hidup, tapi bimbang dia lebih besar kita mati tanpa iman. Ini Nabi SAW. Sebab itu kita kena mati, biarlah mati kita dalam iman. Itu sebesar-besar nikmat. Jadi kita cerita pada hari ini kena pula dengan nuzul Quran, cerita tentang nikmat Al-Quran. Tuan-tuan, Quran ni nikmat besar. Bagi orang yang betul-betul nak ambil Quran jadi nikmat, akan jadi nikmat. Saya sebut betul-betul kerana Quran, subhanallah, dia tak faham pun boleh menangis. Setuju Ustaz? Setuju. Betul tak? Tak faham pun boleh nangis. Kan? Ustaz bawa orang umrah. Allah. Kan? Makcik menangis tiba-tiba. Tanya pasal apa makcik menangis? Tak tahu. Faham tak faham? Tak faham. Tapi menangis. Betul. Sebab Quran mukjizat. Sebab itu dalam Quran bila disebut tentang apa, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, sebelum daripada ayat itu diceritakan bahawa apabila kamu mendengar nama Allah maka wajilat qulubuhum, bergetar dulu jantung tu, bergetar jantung dulu, baru tambah iman. Menunjukkan kadang-kadang dia dengar tu belum apa-apa lagi dah mula seram bulu roma. Tadi seram, meremang bulu roma tadi. Meremang. Jadi itu Quran. Sebab itu saya sebut betapa hebatnya Quran, yang mana ada sebahagian orang yang nak jumpa Nabi SAW, niat nak bunuh, tetapi apabila sebelum daripada itu dia jumpa dengan adik dia, dengan bacaan Quran, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Quran untuk menyusahkan kamu. Lalu dia bertemu dengan Nabi SAW dan mengucap la ilaha illallah. Sebab itu ajaib Quran. Dan saya nak sebut satu benda tuan-tuan, ada satu kisah orang yang paling musuh dengan Nabi antara geng-geng Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah. Dia datang jumpa Nabi, orang hantar dia, geng-geng dia hantar dia untuk pergi bergaduh dengan Nabi. Tetapi bila Nabi baca surah Hamim Sajadah, surah Fussilat, beberapa ayat Quran, dia keluar, dia balik nak jumpa geng dia. Geng-geng dia kata apa? Aqbala Abul Walid bighairil wajhi alladhi dhahaba bih. Tadi dia pergi muka lain, dia balik muka lain. Jadi ini Quran, nikmat yang sangat besar. Kalau kita tak ambil, rugi kita. Masya Allah, para hadirin sekalian, ini baru sikit tentang bagaimana kesan Al-Quran kepada manusia. Sebab itu inilah nikmat, kalau kita jadikan ia sebagai panduan, ia akan memberi kesan baik kepada kehidupan kita. Namun bila kita sebut nikmat dalam pasca pandemik, ada beberapa nikmat yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita belajar. Solat berjamaah, kemudian penutupan masjid, kemudian ada juga diuji tentang nikmat-nikmat rezeki untuk memahami tentang Ar-Razzaq. Semuanya kami akan jawab selepas kita berhenti rehat.
Alhamdulillah, kita bergabung semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Bagi mereka yang baru saja on TV, ada Forum Perdana malam ni. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Yang sedang menonton melalui live Facebook pun terima kasih. Kita masih lagi berbincang di atas tajuk Nikmat yang Dirindui. Kita bersiaran dari Dewan Sri Indon Puspanita Putrajaya. Anjuran Puspanita dibawakan oleh Bank Islam, JAKIM dan juga RTM. Baik, saya nak kembali semula kepada Ustaz Harry. Baik. Bila dalam ujian pandemik ini, Ustaz, ramai yang mengeluh tentang nikmat sebelum ini dia dapat lebih, kemudian dikurangi, ada hilang pekerjaan dan sebagainya. Ada juga yang memberi respon, Ustaz tak apalah, tak ada kesan apa-apa. Sedangkan Ustaz pun menerima kesan yang sama, tak kira siapa. Dan kebetulan pula Ustaz Haryanto pun terlibat dengan bisnes, ada pengalaman. Boleh tak Ustaz kongsi kita cabaran berdepan dengan situasi ini dan bagaimana kita nak bangkit semula untuk teruskan kehidupan? Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Hari, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya setuju apa Ustaz Hari sebut tadi, bahawa hari ini apa yang berlaku dia tidak mengenal siapa. Dia ibarat tsunami yang merempuh apa saja yang ada di depan dia. Itu realiti dia. Tak kira apa latar belakang sekalipun, bahkan apa pangkat sekalipun. Sebab itu saya teringat suatu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran. Saya ingat ayat ini Ustaz cukup memberi panduan kepada kita semua. Barangkali malam ini kita membincangkan ayat ini, suasananya agak sudah bertenang. Kerana sudah berapa bulan kita dapat suntikan vaksin. Ya, walaupun mungkin ramai lagi yang belum disuntik. Cuma suasananya kita kena ingat. Allah sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Walaupun ayat ni Ustaz Ashraf dia merujuk kepada peperangan Uhud dalam ayat ini, tetapi kita mengambil faham bahawa apa yang berlaku hari ini dia bukan kali pertama. Dia pernah berlaku pada waktu dahulu. Dan ini bukan kali terakhir. Allah sebut dah bahawa kami akan putarkan kehidupan ini. Jadi kalaulah hari ini kita dah tenang, jangan lupa pula. Kalau yang dulu bukan main merindukan masjid, surau, merindukan solat berjemaah, bila hilang pandemik ni, hilang dah rindu. Update masjid tutup tak ada dah. Masjid pula yang update. Pasal orang tak ada. Jadi maknanya hari ini kita kena beringat, kerana apa yang berlaku hari ini dia bukan kali terakhir dan dia akan berlaku lagi. Sebab itu saya mengambil faham Zat bahawa hari ini apa yang kita lalui hampir 2 tahun Zat. Hampir 2 tahun. Allahu Akbar. Allah saja yang Maha mengetahui. Ya, kadang-kadang orang kata apa, nampak senyum kan, di ibarat air kan, tenang di atasnya, di bawahnya itu hanya Allah yang tahu. Tetapi itulah realiti dia tuan-tuan. Sebab itu kita nak mengambil faham bahawa hari ini kita kena belajar sesuatu. Apa yang kita ada hari ini tidak akan selama-lamanya kekal, dan apa yang kita hadapi hari ini juga tidak selama-lamanya begini. Yang keduanya, saya nak menyebutkan bahawa hari ini sebenarnya kita melalui satu sunnatullah. Ini Allah sebut dah dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebut surah Al-Baqarah ayat 155. Ni ayat paling biasa Ustaz. Bila sebut tentang pandemik ni, ayat ni kalau tak masuk kira faul lah Ustaz. Ya. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah akan uji. Ini sunnatullahnya. Allah akan datangkan. Kalau tidak kita, mungkin orang lain, orang sekitar kita, orang dekat dengan kita. Kalau mungkin bukan kita, mungkin keturunan kita. Tetapi sunnatullah ini akan terus berlaku. Rasa ketakutan, kelaparan, kurang harta, kehilangan, ini semua dia tidak pernah berhenti. Bila yang kita berhenti orang jadi miskin? Tak ada. Dulu kita kenal ada orang bukan main kaya lagi, main saham, tiba-tiba miskin terus. Ini sunnatullah. Benda ini akan terus berlaku. Tidak ada orang yang menongkah langit. Bahasanya ya. Maknanya ini akan terus berlaku. Cuma saya nak sebutkan malam ni Ustaz, mungkin sebagai ubat sikit lah untuk kita. Allah beri pada ayat yang di hujung itu, wa basyiris sabirin.
Allah kata berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya bertahanlah sampai masanya, maka kita akan keluar daripada apa yang kita lalui. Dan macam Ustaz Ashraf sebut tadi, kita akan diberikan apa yang mungkin kita tidak jangka nanti ketika bertemu Allah SWT. Ketiga Ustaz, ringkas saya nak sebut bahawa Allah Maha Penyayang. Tuan-tuan, jalan keluar Allah akan tunjuk. Sebab itu setiap masalah mesti ada jalan keluar. Setiap perkara yang membelenggu kita mesti ada yang boleh merungkainya. Cuma masalahnya motivasi Ustaz. Berat. Betul. Berat Ustaz. Kadang-kadang rasa give up Ustaz. Give up. Cuma bukan saya lah yang terjun jambatan tu. Betul. Sebab itu kita jangan condemn Ustaz. Kadang-kadang kita tak tahu bagaimana dia melaluinya. Kadang-kadang semangat turun naik. Hari ni semangat pasal jumpa Ustaz Ashraf, jumpa Ustaz Aridi. Balik kejap lagi masuk kereta, hilang semangat balik. Semangat turun naik, patah semangat. Bukan betul cinta ni. Patah semangat. Rasa macam tak nampak apa dah depan. Saya percaya tuan-tuan yang ada juga melalui. Maka rasa tak ada harapan ni cabaran paling besar. Kalau kita boleh menguruskan dan kita boleh atasi, maka kita boleh keluar daripada apa yang sedang membelenggu kita. Wallahualam. Masya-Allah. Yang penting adalah kita kena yakin kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masalah ada keluar dan kita harus berusaha dan bertawakal kepada Allah. Saya Ustaz sepanjang Ustaz Arianto cakap, Ustaz senyum macam dia memahami derita itu. Mungkin Ustaz boleh kongsi apa juga yang Ustaz alami sepanjang pandemik ini dan apa boleh kita belajar lagi Ustaz? Saya tak puas hati lagi untuk majukan pada Ustaz Ashraf. Silakan. Sebab saya tahu Ustaz Arianto buat travel agency. Ustaz kita orang berniaga Ustaz, terasa. Tapi hari ni nak cerita susah pun rasa macam ramai orang lagi susah. Dan orang pun tak mau cerita susah tu. Rasa malu kita susah. Sebab ramai lebih susah. Betul. Dan jadi sebab itulah kalau kita tengok Ustaz, kita teruskan ni. Sila terus. Kalau kita tengok apa hikmah macam Ustaz tanya, kita tengok yang boleh belajar daripada COVID-19 dan pandemik ni. Perkataan hikmah itu sendiri daripada perkataan hakim, hukum, perkataan yang menggambarkan orang cerdik. Hakim ni macam mana? Dia tidak boleh bias. Hakim ni macam mana? Dia kena cerdik. Hanya orang cerdik boleh nampak apa di sebalik. Sebab itu hikmah ini ada di sebalik dia. Kita tak tahu. Dengan susah ni sebahagian orang nampak susah. Mulut asyik sebut susah. Tapi ada sebahagian orang fa'tabiru ya ulil absar. Dia tengok dengan mata hati, bukan dengan mata semata-mata. Bukan dengan mata yang kita nampak dua ni. Mata hati nampak ada banyak hikmah Allah bagi. Tuan-tuan, nak kata susah dalam dunia ni banyak benda susah. Ada orang bila datang angin kesusahan, dia bina tembok. Ribut kesusahan, dia bina tembok. Okey, angin kesusahan tak main dah. Tapi ada orang tuan-tuan, dia buat kipas. Bila kipas itu boleh jadi macam kincir angin Ustaz. Sebab itu ada orang lagi kaya musim pandemik ni Ustaz. Contohlah kan, ada orang lagi kaya kan. Lebih itu kita tengok pula ada orang yang mana sebahagian negara berpuluh juta orang hilang kerja. Ada orang jatuh miskin, kena buang kerja. Dan ada sebahagian tempat kajian tunjuk udara jadi elok. Ada sebahagian sungai-sungai tak boleh mandi jadi boleh mandi. Ada kebaikan dia. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang dulu pada awalnya mungkin dia tengok dia tak erti apa, tiba-tiba dulu tak pandai masak. Mula-mula dulu masak apa tak jadi. Sekarang dia dah boleh masuk Facebook baru dah. Riak apa hari ini. Dia sebab nak tunjuk katalah ni masak lagi power. Dulu masak tu macam cakap dengan saya je. Kan masak tak jadi ni jadi masak jadi. Ada orang tak dapat nikmat shopping. Tambah-tambah orang Putrajaya. Allah, dia kata nikmat pula. Pasal apa Putrajaya nak keluar pergi Bangi Sentral ada polis. Dia cukup marah. Tiba-tiba ada nikmat beli online pula. Allah, macam-macam. Semuanya ada hikmah dia. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tengok ayat Quran surah Al-Fajr, fa ammal insan idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Subhanallah. Adapun manusia apabila Allah uji apa? Fa akramahu, muliakan dia. Nama dia bagus, orang panggillah nama imam muda ke imam tua ke, kedudukan dia, pangkat tak kiralah pangkat apa sekalipun. Satu hari Allah bagi fa na'amahu, nikmat yang sangat banyak, duit ringgit, senang, family okey, negara tak ada apa, tak ada macam negara lain kadang-kadang gempa bumi tak henti. Maka dia kata Allah sedang muliakan dia.
Allah sambung ayat yang berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Cantik ayat ni. Apabila Allah uji dia, faqadara, Allah tak kata fanaqasa. Ini cantik. Allah tak kata kami kurangkan rezeki. Allah kata kami bagi ngam-ngam dengan takdir kamu. Kami bagi cukup-cukup untuk kamu. Maka dia kata Allah hina dia. Allah kata tak, kalabal, tidak begitu. Kamu pandang tak kena. Sebab itu bila dalam kita baca surah motivasi dalam Quran, Ad-Duha, surah Alam Nashrah sebagai contoh, surah yang masyhur yang menyebut perkataan fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ada pada setiap kesusahan ada kesenangan. Tuan-tuan tengok cantik, al-usri susah, yusri senang. Dalam Quran dia sebut al-usri, ada alif lam. Bagi perkataan susah dia sebut alif lam, al-usri. Bagi perkataan senang tak ada alif lam, yusri. Ada beza. Ada beza. Nakirah dan ma'rifah. Seolah Allah nak bagi tahu susah itu spesifik. Kami bagi susah pandemik, kami bagi susah begini, ini spesifik. Tapi senang Allah bagi ma'rifah, nakirah. Nakirah di dalam bahasa Arab kita bagi tahu senang bagi faham, dia tidak ditentukan. Susah itu satu, tapi ada dua kesenangan diulang dalam surah Alam Nashrah. Sebab itu bila kita baca ayat motivasi Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu rasa benda tu tak baik untuk kamu, rupa-rupanya dia baik untuk kamu. Boleh jadi kamu rasa benda tu tak suka, rupa-rupanya benda tu baik untuk kamu. Allah tahu benda-benda ini. Sebab itulah tuan-tuan, kita refleks pada keadaan. Tengok, ada sebahagian orang dia refleks dengan dia mencemuh Tuhan. Dia kata perkataan yang bukan-bukan. Tapi ada sebahagian orang dia faham, dia teliti, dia nampak, dia keluar daripada masalah, dia buat satu perkara yang baik, yang lain dengan penuh kesabaran, penuh ketakwaan, Allah limpahkan rahmat untuk dia. Allahu a'lam. Allahu akbar. Saya yang duduk sebelah pun meremang, belum merasa termotivasi dengan apa yang Ustaz Ashraf kongsikan. Macam mana Mak Long? Pak Long pun rasa seronok. Wah, senyum ramai. Sebab itu kena tengok Forum Perdana Ihwan Islam, baru kita rasa, oh ya Allah, luasnya nikmat Allah. Jangan tutup TV, teruskan bersama kami. Kita berehat seketika. Alhamdulillah, kita bertemu sekali di Forum Perdana Ihwal Islam yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dan dianjurkan forum pada malam ini oleh Puspanita, JAKIM dan juga RTM semestinya. Baik, seperti biasa di pusingan yang ketiga ini kita nak tinjau-tinjau di Facebook kita. Ada tak soalan-soalan yang boleh kita angkat? Dan pada kali ini saya nak ambil soalan daripada Intan Ibrahim Bashir. Beliau mengatakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Antara nikmat yang dirindui ialah nikmat bersalam. Bersalam akan gugurkan dosa, tapi sekarang tak boleh bersalam. Sedangkan untuk selamat di dunia dan akhirat perlu ikut sunnah Nabi, termasuklah melebarkan salam dan bersalam. Komen panel. Wah, padu soalan ni Ustaz. Saya pun terfikir kadang-kadang nikmat lain, nikmat bersosial Ustaz. Bila kita jumpa orang, tambah jumpa seharian tu tadi pun nak salat, teringat. Jadi akhirnya letak balik macam tu. Jadi komen sikit Ustaz tentang nikmat bersalam ni Ustaz. Jadi betul lah Ustaz Ashraf sebut tadi tu, mana nikmat ni bukan material saja. Mana bersalam tu pun nikmat. Ada pula peluk lagi Ustaz. Itu lagi nikmat lah. Dia rasa dekat sangat. Tapi Ustaz, saya setuju tadi bahawa untuk selamat dunia dan akhirat, kita mesti berpaut sungguh-sungguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, addu alaiha bin nawajis, makna gigit sungguh-sungguh, makna pautlah, jangan lepas. Sebab itu dalam sunnah ni dia ada keberkatan. Dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada keberkatan. Dan kita kena ingat, life kita ni simple je. Kita yakin bahawa setiap perkara yang kita buat, setiap benda yang kita usahakan, kalau ada keberkatan Allah Ta'ala. Macam malam ni kita berforum Ustaz, mudah-mudahan ada keberkatan. Ustaz Ashraf ada, Ustaz Aridi kita, Alhamdulillah. Dan penonton kita juga sungguh-sungguh. Bak kata Ustaz tadi, kita duduk dalam majlis ilmu, ada keberkatan sampai
Makcik yang kat dapur ke, yang depan TV ke, faham. Tapi kalau tak ada kekuatan, kadang letih kita. Walaupun dalam aircon sejuk, Ustaz, kita cakap pun tak faham-faham. Pasal barakah. Dan itu realiti dia. Kita kena mengakui bahawa keberkatan ini suatu nilai tambah yang cukup bermakna. Sebab itu, kalau ada keberkatan apa sahaja, sedikit mencukupkan. Yang susah dipermudahkan. Setiap masalah ditunjukkan jalan keluar. Rezeki diluaskan. Kenapa? Keberkatan. So itu bila kita sebut tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada keberkatan di situ. Cuma satu yang menarik lah, Ustaz, tentang agama ini, para penonton sekalian. Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu yang istimewa yang ada di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita panggil syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah murunah. Murunah ini artinya boleh lentur. Kalau bahasa canggih sikit, flexibility. Ini kadang-kadang kalau khutbah khatib tak bunyi pasal tulis jawi. Dia tak tahu nak bunyi apa. Dulu. Sekarang bagus dah, alhamdulillah. Marah pula khatib dengar, kata ingat kami komando ke. Besok dah Jumaat kan. Besok saya di bawah, dia tengok, oh ini yang menyebut semalam. Tapi maknanya agama ini, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, sifatnya fleksibel. Dan ini dia jadi tunjang asas dia. Sebab itu kita kata begini, dalam hal yang kita bincang ni, ada yang tanya tadi, kita seronok bersalam, itu nikmat tu, tapi hari ni tak boleh bersalam pula. Saya nak sebut beginilah ya, kita nak kena tengok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pada picture yang besar lagi. Anda bisa, kita ada orang luar negeri tengok, Ustaz, jangan main. Kita Forum Perdana sekarang bukan Singapura, Brunei saja. Betul. England. Betul. Argentina. Saya buat semalam orang Argentina Mesir. Maknanya nak sebut, Ustaz, bahawa kita kena tengok pada picture yang lebih besar, gambaran yang lebih besar. Sebab itu kadang ketika kita buat satu sunnah, tapi pada masa itu kita terpaksa tinggalkan sunnah yang lain. Berlaku tak? Contoh Ustaz. Pasal tadi Ustaz Ashraf dia dah usik ke situ, saya contohkan ke sana. Saya contohlah berkahwin lebih dari seorang. Ni contoh, bawa tenang, jangan tutup TV, sabar. Sunnah tak? Sunnah, okey, sunnah. Habis, kita panjang. Tetapi mawaddah, sakinah dalam berumah tangga sunnah tak? Sunnah. Sebab itu kita sebut, ya, kadang ketika kita milih untuk tidak berkahwin lebih daripada seorang, bukan pasal takut, tak, tapi pasal kita nak menjaga sunnah yang ini, sakinah dan mawaddah tadi. Nampak tak? Artinya kalau kita nak kira semua sunnah kita buat, sakinah pun kita buat, yang itu pun buat, tapi kadang ketiga oleh kerana mungkin dengan kerana ini kita rosak perkahwinan yang pertama, maka kita nak jaga. Ini yang kita sebut meninggalkan suatu sunnah tadi kerana pada waktu itu ke depan Allahualam. Ini realiti dia, tuan-tuan. Kita meninggalkan suatu, saya bagi contoh yang mudah untuk tuan faham. Tadi kan makcik tu macam dah nguap-nguap aje. Kan dengar begini terang mata. Maknanya pada suatu ketika kita meninggal satu sunnah, pada ketika itu kerana nak menjaga sunnah yang lebih utama ketika itu. Samalah dalam keadaan hari ini, Ustaz. Kita hari ini bersalaman sunnah, ya. Bahkan Nabi suruh kan, ada dalam banyak hadis menyebutkan tentang bersalaman. Tapi kita jangan lupa, ada sunnah juga yang Rasul SAW tinggalkan. Nabi pesankan pada kita, misalnya pada ketika mudarat mesti dihilangkan. La dararun wala dirar. Jangan kita mudaratkan orang lain, jangan orang lain mudaratkan kita. Sebab itu daripada sunnah ini juga diangkat menjadi salah satu kawaid fiqh, apa dipanggil, ad-dararu yuzal. Kemudaratan mesti angkat. Maka sebab itu jangan kecewa. Banyak lagi sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat, dan mudah-mudahan keberkatan ada untuk kita. Wallahu alam. Bahkan meninggalkan sesuatu kemudaratan itu juga sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Baik, jelas. Masya-Allah penerangan yang diberikan. Baik, kita nak pergi kepada soalan bersama dengan penonton yang telah kami rakamkan. Jom kita tengok apa soalannya. Assalamualaikum, nama saya Fatin daripada Puchong. Antara nikmat yang dirindui oleh umat Islam pada musim pandemik ini adalah solat berjemaah dengan saf yang rapat di masjid. Terdapat juga pandangan netizen di media sosial berkenaan SOP di masjid dan solat jarak. Apakah pandangan ahli panel berkenaan perkara ini?
berkait-kait juga dengan soalan ni. Wah, baik. Ini satu perbincangan yang tak habis. Walaupun telah diberi penerangan, tak apa Ustaz Ashraf. Mungkin dia nak dengar Ustaz Ashraf pula yang bagi penerangan. Tadi bab salam, ini bab solat jarak. Walaupun telah diberi peluang untuk buka masjid, tapi solat jarak itu masih dikekalkan. Mungkin respon daripada Ustaz Ashraf, silakan. Baik tuan-tuan, bagi saya yang daif, yang tak cerdik sangat, yang Ustaz selebriti, Ustaz apa lagi, Ustaz Mi Segera dah, semua kat saya lah yang berburuk tu. Bagi saya pun nakal kata-kata ulama, pandangan ulama, sebab kita tak cerdik. Maka kita pun ambil pandangan mereka yang cerdik. Itu kaedah yang agama ajar kita. Jadi kalau kita bincang bab hadis, bab sunnah Nabi, tak pernah siapa pertikai pun hadis wasuddul khalal. Bila tu imam pusing belakang, jangan bagi ada ruang kosong. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min iqamatis salah. Rapatkan saf kamu, sesungguhnya merapatkan saf itu sebahagian daripada menegakkan salat. Sebahagian riwayat ditambah di belakang min tamamis salah. Rapatkan saf kamu, kerana merapatkan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan salat. Tak ada siapa pun nafikan, Ustaz. Bahkan kita pun faham, istawu, tok imam bagi tahu, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kamu cerai-berai, jangan kamu duduk jarak-jarak. Kan? Akan bercerai-berailah hati-hati kamu. Hadis lebih keras, man qata'a saffan qata'a Allah. Siapa yang memotong saf, maka Allah akan potong perhubungan dia. Ini kita rasa dah settle dah hadis ni. Okey, tapi apabila kita mengaji, dia bukan boleh tengok kepada nas secara zahir sahaja. Sebab ada bab-bab yang ulama terpaksa letak hukum. Jadi apa yang Nabi sebut itu adakah wajib ataupun sunat? Al-amru yang Nabi sebut itu wajib ke sunat? Maka berlaku khilaf. Imam Bukhari dia kata wajib. Salah satunya macam mana dia kata wajib, dia sebut masuk dalam bab ithmun man lam yatimus sufuf. Bab berdosa siapa yang tidak menyempurnakan saf. Okey, Imam Bukhari. Namun dalam mazhab-mazhab takkan tak ada syekh-syekh yang ulama-ulama lain. Tuan-tuan, betapa ramainya pandangan mazhab, termasuk dalam mazhab Syafi'i sendiri. Al-Imam ataupun Al-Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Muhtaj mengatakan dianya bukan syarat sah salat, bahkan ianya sunat. Banyak lagi pandangan Imam Nawawi, pandangan Imam Ramli yang mengatakan ianya sunat. Tak apalah, dia kata ustaz, sunat ni kami betul-betul nak buat. Ini sunnah Nabi. Betul, kita faham keinginan nikmat duduk al-katif bil katif, al-qadam bil qadam. Siapa tak nikmat ustaz, kita semayang orang duduk jauh-jauh pun kita rasa Allah bilalah nak rapat. Ini tak boleh kita nafikan. Tetapi apabila ada benda yang namanya darurah macam ustaz sebut tadi, ada ayat Quran, kita bukan ambil daripada WHO punya statement ni. Ayat Quran sebut faman yadurra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayh. Ustaz sebut la darara wala dirar. Kaedah ad-darurah tubihul mahzura. Banyak kaedah. Maka waktu itu dia kata darurat, maka boleh buat benda yang tak ikut sunnah ni. Mai pula dia kata terang mana darurat, dia kata. Darurat terang mana sangat, berapa ramai yang mati. Berapa ramai yang dia boleh hidup, boleh sembuh sendiri, imunisasi lah sebagainya. Waktu itu jangan tanya kami, jangan tanya Ustaz Hariri, jangan tanya Ustaz Haryanto, jangan tanya mufti. Sebab benda ni kena tanya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir. Dr. Yusuf Al-Qardawi bila bincang bab fatwa mengatakan bahawa kalau nak tanya siapa dia? Kalau bab perubatan tanya doktor, bukan tanya ulama. Dia kata dalam bainal fatwa bainal indibat wal tasayyub, dia cerita benda ini, tanya doktor. Bila kita tanya doktor, doktor akan bagi tahu okey, kaedahnya begini, jaraknya begini. Maka para ulama dengan fiqh aulawiyat, fiqh muwazanat, dengan fiqh ma'alat, dia pun buat keputusan. Akhirnya kalaulah tuan-tuan pening kepala, kata macam ni, tak percaya doktor pun WHO tadi apa dajal dan sebagainya, tak percaya, tak apa tuan-tuan, simple ya kaedah. Hukumul hakim yurfil khilaf. Ayuh, habis. Apabila qadi, hakim, mufti buat keputusan, terangkat khilaf. Ada kata A, B, C, D, hakim buat keputusan, beginilah peraturan dia. Habis khilaf. Tak ada siapa berdosa. Duduk jarak-jarak tak ada siapa berdosa. Tuan-tuan, saya bagi tahu simple ya. Kalaulah pemerintah tak kata duduk jarak-jarak,
kita akan kembali kepada hukum asal. Ya. Tuan-tuan wajib kena rapat saf. Macam mana pak cik yang sakit, dia nak pergi masjid tak? Dia pun risau bimbang. Sebab itu simple. Allah bagi kemudahan untuk kita. Bila keputusan pemerintah menjadikan saya lebih senang. Sepatutnya kita lebih mudah. Alhamdulillah, aku tak payah tanggungjawab, pemerintah jawab. Itu kan lebih senang. Ya, tanpa kita menafikan hujah untuk kita diberi, memberi pandangan, kita buka. Tetapi itulah pandangan, bukan pandangan saya, pandangan majoriti ulama dalam dunia. Darul Ifta, Lajnah Daimah Saudi, Dar Mesir, banyak ulama menyebutkan perkara ini. Jadi orang yang tak cerdik macam saya ini hanya menakalkan pandangan ulama dan terpulang pada tuan-tuan yang cerdik di luar sana. Allahu Akbar. Saya pun rasa tak cerdik juga Ustaz. Maka saya pun ikut apa yang disebutkan oleh Ustaz Ashraf yang telah menakalkan pandangan-pandangan daripada para mufti, para ahli doktor yang telah memberi pandangan dalam hal ini. Jadi dah, jangan bergaduh, jom kita imarahkan masjid kita. Itu yang penting. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di TV1 maupun di live Facebook maupun live streaming kerana terus menonton Forum Perdana Ehwal Islam. Namun, kita sudah sampai di penghujung rancangan untuk kita buat khulasah, kesimpulan kepada topik kita malam ini. Saya nak mulakan dengan Ustaz Haryanto terlebih dahulu sebelum Ustaz Ashraf. Silakan Ustaz. Ayuh, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, panjang kita dah bincang. Seringkas saja untuk mungkin saya simpulkan di sini. Dalam kita berdepan dengan apa yang kita lalui hari ini, dengan kita rasa macam-macam perasaan, saya nak sebutkan bahawa apa yang kita lihat orang yang berhadapan dalam suasana begini, ada dua benda lah boleh saya tonjolkan. Pertama, masa. Kita buat je lah bekerja, usahakan bagaimana kita nak melalui kehidupan kita, bagaimana kita nak bangkit, bagaimana kita nak melaksanakan ibadah kita. Soal masa ini ditentukan Allah Ta'ala. Bila Allah akan angkat bala ini ataupun wabak ini, serah pada Allah SWT. Itu saya kelahi tadi, cukup dah kan, bab soft dan sebagainya, sudah, pasal tak habis. Allah akan tentukan. Yang keduanya, tuan-tuan, sabar. Apapun kita tengok bahawa mesti kita letakkan kuncinya satu kesabaran. Suka atau tidak, nak atau tidak, redha atau tidak, kita perlu cari kesabaran ni Ustaz. Dan ingat, orang sabar ni Allah janji dak, wabashir sabirin. Pasal apa? Pasal di akhirat besok banyak pahala dia terkumpul. Yang kedua Ustaz, dunia ni orang sabar, dia akan buat keputusan rasional. Dia akan buat keputusan bukan dalam keadaan dia kecewa, bukan dalam keadaan dia geram, sedih, marah dan macam-macam lagi. Jadi sebab itu kita kata hari ini kita dah pun melalui panjang pandemik ini dan kita sedang perlahan-lahan keluar. InsyaAllah masa menentukan. Lepas ni Ustaz, pastikan semua sunnah-sunnah ini dapat kita laksanakan. Amin. InsyaAllah. Pertama, hargai masa. Yang kedua, sabar. Ya. Ustaz Ashraf pula, silakan. Baik tuan-tuan, rindu ni satu anugerah Allah. Allah cipta Ustaz perasaan rindu. Rindu ni kadang-kadang dia menggembirakan, kadang-kadang dia sakit Ustaz. Yang jadi kita dah lama yang tak bercinta ni kadang-kadang pun faham perasaan. Mushtaqun jiddan. Ashqun. Mushtaqun jiddan. Rindu, pasal dalam-dalam rindu. Tajuk lah lagu tu kan. Begitu rindu ni, rindu pada nikmat. Semua orang akui. Teringin nak nikmat itu, teringin nak nikmat ini. Sebab itulah kita ambil wirid yang Nabi pernah ajar kita. Antaranya Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Siapa yang tak sempat rakam tu, buka YouTube lah lepas ni kan, pendek setengah 1 minit setengah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kurniakan kepada kami a'inni ala zikrika, untuk ingat kepadamu ya Allah. Sebab kita kadang-kadang dapat nikmat, kita lupa Allah. Bila kita kena seksa, kena kesusahan, barulah kita nak teringat manapi nikmat-nikmat tu semua. Kemudian wa syukrika, ya Allah, bagilah aku ini ada rasa syukur padamu. Yang ni yang kita jarang minta. Kita selalu doa ya Allah murah rezeki. Kita jarang minta ya Allah bagi aku rasa syukur. Baru kita rasa dapat sikit pun kita rasa cukup. Dan wa husni ibadatik, minta Allah sempurnakan ibadah kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perasaan cemburu yang tak kena gaya. Kadang-kadang kita cemburu apa yang ada pada orang lain, sedangkan mungkin orang ramai pun cemburu apa yang ada pada kita Ustaz. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira satu-satu nikmat Allah,
tak boleh kira, tak mampu kamu hitung. Sampai ada sebahagian ulama mengatakan kalau kamu nak kira pun kamu tak sempat. Antara benda yang kamu tak sempat adalah nafas kamu, kerdipan mata kamu, tak sempat nak kira. Pakailah kalkulator macam mana pun. Kita boleh kira langkah kaki kita hari ni 10,000 langkah contoh kan. Tertinggal handphone dekat rumah ni fras sebab dia tak boleh kira, kena beli jam pula. Jadi itulah yang Allah bagi kepada kita. Kita hargai nikmat yang sedikit itu, insya-Allah. Kalau kita syukur, Allah tambah lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, sangat-sangat cantik kesimpulan yang telah dibuat oleh kedua-dua panelis kita, telah menyimpulkan kesemua isi penting yang boleh kita dapat daripada perbincangan kita malam ini. Sekarang tugas kita untuk kita bertindak atas apa yang kita fahami. Jom kita lihat 3 kesimpulan yang telah kami sediakan. Itulah tadi 3 kesimpulan yang dapat kami garis bawahkan sebagai panduan kita bersama. Terima kasih kepada kedua-dua panelis kita, Ustaz Haryanto dan juga Ustaz Ashraf. Tahniah kita ucapkan kepada penganjur kita Puspanita dan dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad, JAKIM dan juga RTM. Bersempena dengan malam ini, mazam Hari Nuzul Quran, marilah sama-sama kita mengaji Quran, kita mengkaji Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran, dan Al-Quran menjadi panduan hidup kita semua. Kita jumpa lagi. Saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.